Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, kita akan sambung muka surat 146. Muka surat 146 ayat 138. Ayat 138 ya, surah Al-An'am, muka surat 146 ayat 138. Ayatnya waqalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Okey, baik. Wa dan qalu mereka berkata, siapa mereka ni? Orang musyrikin ya. Qalu mereka berkata, mereka ni orang musyrikin, hazihi ini an'amun binatang-binatang ternak. An'amun binatang-binatang ternak. Wa dan harsun tanaman-tanaman. Harsun tanaman-tanaman. Hijrun dilarang. Terjemah hijrun dilarang. Okey, terjemah hijrun dilarang. Okey. Apa maksud dilarang? Ayat akan datang terang apa maksud dilarang ni. Terjemah hijrun dilarang. Maksud dilarang tu ialah la tidak boleh. La tidak boleh. Ya ta'amuha memakannya. Ya ta'amuha memakannya. Tidak boleh memakannya. Maksudnya tak boleh makan tanaman-tanaman tu, tak boleh makan ternakan-ternakan tu illa kecuali man siapa yang nasya'u kami kehendaki. Nasya'u kami kehendaki bi dengan za'mihim sangkaan mereka. Za'mihim sangkaan mereka. Wa dan an'am binatang-binatang ternak. An'am binatang-binatang ternak. Hurrimat diharamkan. Hurrimat diharamkan. Zuhuruha menunggangnya. Zuhuruha menunggangnya. Zuhuruha menunggangnya. Zuhur tu sebenarnya belakang. Zuhrun sebenarnya tulang belakang. Bila sebut diharamkan tulang belakang binatang, maksudnya tak boleh tunggang binatang tersebut. Okey. Wa dan an'amun binatang-binatang ternak. An'amun binatang-binatang ternak. La tidak. Yazkuruna mereka akan menyebut. Tidak mereka akan menyebut. La tidak. Yazkuruna mereka akan menyebut. Ismallah, nama Allah. Ismallah, nama Allah. Alaiha, ke atasnya. Ke atas binatang tersebut. Terjemah alaiha, ke atasnya. Itu ke atas binatang tersebut. Dalam braket tulis semasa menyembelihnya. Terjemah alaiha, ke atasnya. Ya, ke atasnya itu maksudnya ke atas binatang tadilah. Dalam braket tulis semasa menyembelihnya. Okey. Iftiraan sebagai mengada-adakan. Iftiraan sebagai mengada-adakan. Itu terjemah iftiraan sebagai mengada-adakan. Alaihi, ke atasnya, maksudnya ke atas Allah Subhanahu wa taala, ke atas Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Nik Hana tolong terjemahkan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dan mereka berkata, ini binatang-binatang ternak dan tanaman dilarang memakannya, kecuali siapa yang kami kehendaki dengan sangkaan-sangkaan mereka. Dan binatang-binatang ternak diharamkan menunggannya, dan binatang-binatang ternak tidak mereka akan menyebut nama Allah ke atasnya sebagai
adakan ke atas Allah SWT. Okey. Ke atasnya, alaihi itu ke atasnya, maksud ke atasnya adalah ke atas Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita sekarang surah Al-An'am. Sekarang surah Al-An'am, surah yang diturunkan di Mekah. Surah ni surah dinamakan surah Al-An'am kerana dalamnya ada menceritakan tentang Al-An'am, binatang-binatang ternak. Sekarang kita dah masuk Al-An'am ni. Sebelum ni kita masuk mukadimah ya. Kenapa orang musyrikin tanya, kamu tak makan binatang yang mati sebagai bangkai? Jadi sekarang kita nak masuk detail mengenai Al-An'am. Baik, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza sarraka an ta'lama jahlal Arab, faqra' ma fawqa salasin wal mi'ah fil an'am." Ibnu Abbas kata, kalau kamu nak tahu kebodohan orang-orang Arab, kalau kamu nak tahu betapa bodohnya orang Arab, bacalah surah Al-An'am ayat 130 ke atas. Jadi kita nak sambung ayat-ayat Quran yang menceritakan bodohnya hukum hakam, bodohnya undang-undang yang dibuat oleh masyarakat Arab jahiliyah dulu. Minggu lepas kita lalu ayat, anak laki lahir mereka bunuh, anak perempuan lahir mereka bunuh, dan mereka merasakan benda itu benda mulia, benda baik, benda bagus. Okey, sekarang kita masuk mengenai Al-An'am pula. Okey, Al-An'am mereka berkata, mereka orang musyrikin berkata, binatang-binatang ternak ini, satu. Yang kedua, tanaman-tanaman ini, hijrun, tak boleh makan. Semua orang tak boleh makan, kecuali orang-orang yang kami mahu, maksudnya orang-orang yang kami setuju, untuk mereka saja boleh makan. Orang lain tak boleh makan. Siapa dia? Orang yang kami mahu tu, penjaga-penjaga berhala. Petugas-petugas yang kerja jaga berhala, yang uruskan berhala, yang bersihkan berhala, yang mandikan basuh berhala mereka, tolong cat cantik-cantik berhala mereka. Jadi binatang-binatang tu yang boleh makan penjaga berhala tu je. Orang lain, lelaki, perempuan, orang tua, kanak-kanak, semua tak boleh makan. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka kata, di kalangan binatang-binatang ternak pula, ada yang tak boleh ditunggang. Ada yang tak boleh ditunggang. Ada jenis-jenis binatang yang tak boleh ditunggang. Okey, yang ketiga, pertama mereka kata, ada sebahagian tanaman dan juga sebahagian binatang ternak tak boleh makan. Yang boleh makannya penjaga berhala saja. Yang kedua, ada sebahagian binatang ternak tak boleh ditunggang. Yang ketiga, binatang-binatang ternak yang mana mereka buat undang-undang, buat hukum, binatang-binatang ni kalau nak sembelih tak boleh sebut nama Allah. Kalau mereka sembelih sebut nama Allah, tak boleh makan daging binatang tersebut. Jadi 3 undang-undang mereka buat pelik. Pertama, ada setengah binatang tu, orang tertentu je boleh makan. Orang lain tak boleh makan. Undang-undang kedua, ada setengah binatang yang tak boleh ditunggang. Undang-undang ketiga, ada setengah-setengah binatang, kalau sembelih mereka tak bagi sebut nama Allah, kena sebut nama siapa? Kena sebut nama berhala. Dan perbuatan sebut nama berhala ketika sembelih adalah perbuatan fasik. Okey, baik. Ini nak cerita kebodohan. Kenapa kebodohan? Allah Ta'ala ciptakan binatang ternak, apa tujuan dia? Perkataan Al-An'am berasal dari perkataan Nun, Ain, Mim. Nun, Ain, Mim beri makna nikmat-nikmat. Memberi makna nikmat-nikmat. Baca doa kan? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu. Ni'amahu tu nikmat-nikmat. Jadi daripada perkataan Nun, Ain, Mim, keluarlah perkataan Al-An'am. Ada 4 jenis. Kambing biasa, kambing biri-biri, unta dan lembu. Ini dipanggil Al-An'am. 4 jenis ni lah. Itu muka surat sebelah kita akan masuk 4 jenis binatang ternak ni. Okey, baik. Binatang ternak ni dipanggil Al-An'am sebab banyak nikmat. Apa nikmat Al-An'am ni? Boleh perah susu, boleh tunggang, boleh makan daging, boleh suruh bawa barang. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita melalui Al-An'am ni. Susu dia boleh minum, daging dia boleh makan, kulit boleh buat baju, boleh tunggang, boleh suruh bawa barang, boleh buat bisnes, macam-macam lah dengan binatang tadi. Sebab tu dia panggil Al-An'am.
sebab dia memberi banyak nikmat pada manusia. Tapi orang musyrikin mereka telah mengharamkannya. Tengok muka surat 124 tak silap saya ya. Puan Asmah, tolong baca Puan Asmah. Boleh tak? Muka surat 124 ayat bawah sekali. 103. Puan Asmah tolong baca. 124. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Tetapi orang-orang kafir buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Okey. Orang musyrikin, pertama sekali mereka tak bagi makan bahirah. Bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali, melahirkan anak 5 kali dan anak kelima tu jantan. Jadi bila unta betina tu beranak 5 kali, anak kelima tu jantan, makanya mak dia tadi dipotong telinga. Potong telinga untuk apa? Potong telinga sebagai tanda yang unta ni tak boleh dimakan sampai bila-bila. Yang kedua, saibah. Saibah ni unta nazar. Unta nazar ni maksudnya, bila ada orang musyrikin, dia nak pergi mana-mana ke, ada satu hajat ke, dan dia bernazar. Dia kata, kalau nazar aku tercapai, aku akan jadikan unta aku ni sebagai saibah. Yang kedua. Yang ketiga, wasilah. Wasilah ialah kambing biri-biri yang melahirkan anak kembar. Betina jantan. Anak betina dan jantan. Jadi anak jantan, anak kambing jantan tu dipotong telinga, dibiarkan hidup. Tak boleh makan, tak boleh buat apa saja kat kambing tersebut. Yang keempat, ham. Ham adalah unta jantan yang telah membuntingkan 10 ekor unta betina. Ham ni adalah unta jantan yang telah membuntingkan 10 ekor unta betina. Jadi unta jantan tu potong telinga dia. Sebagai apa? Tanda. Unta ni tak boleh ditunggang, tak boleh suruh bawa barang, tak boleh sembelih, tak boleh makan, tak boleh buat apa saja unta ni. Jadi mereka menganggap benda ni agama. Mereka betul-betul jaga ni syariat yang mereka reka sendiri ni. Tak makan bahirah, tak makan saibah, tak makan wasilah, tak makan ham. Berapa banyak unta-unta yang melahirkan anak 5 ekor, yang kelima tu jantan. Bukan seekor dua, banyak unta macam tu. Berapa banyak unta-unta nazar. Jadi, sedangkan syariat yang Allah Ta'ala ajar, syariat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, semua binatang ternak adalah halal boleh dimakan selagi dia tak bangkai. Selagi dia tak bangkai, selagi itu kita boleh makan. Tapi mereka reka ajaran sendiri. Mereka tak haramkan makan. Potong telinga binatang tanpa sebab. Untuk sebagai tanda yang menunjukkan binatang tu dikhaskan untuk agama, orang tak boleh sentuh, tak boleh kacau, tak boleh pegang susu, tak boleh sembelih, tak boleh ambil daging dia, tak boleh suruh bawa barang, tak boleh ditunggang. Tengok surah An-Nisa, Allah Ta'ala nak cerita kebodohan mereka, mereka reka ajaran, mereka potong telinga binatang. Sedangkan potong telinga batang diharamkan, potong telinga binatang. Okey, baik. Syaitan yang hasut mereka agar mereka potong telinga binatang. Tengok muka surat 97, potong telinga tu potong telinga untuk tanda. Binatang ni tak boleh makan ni, khas untuk penjaga berhala. Tolong baca Puan Razilah. Puan Razilah boleh tak? Puan Razilah, page 97. Okay. Ya. Ayat Ya. 118 dan 119. 120. 118 sampai 120. Okey. Yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambamu dan pasti akan aku sesatkan mereka dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan. Lalu mereka betul-betul memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka betul-betul mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita dalam kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan penipuan belaka kepada mereka. Okey, baik. Allah Ta'ala bagi kita rezeki binatang ternak. Bayangkan, seekor lembu harga berapa? Seekor kambing ada harga berapa? Seekor unta harga berapa? Mahal tu. Tapi orang yang ada unta-unta macam ni, bayangkan dia tak boleh makan. Unta dia ada tak boleh makan. Sebab apa? Unta aku ni unta betina, beranak yang kelima baru ni anak jantan.
Jadi unta tak boleh makan. Sedangkan unta tu unta dia. Dia jaga pada kecil. Tiba-tiba unta tu beranak yang kelima jantan, terus dia tak boleh makan. Syariat mana yang ajar macam tu? Jadi seolah-olah unta yang beranak 5 ekor, anak kelima jantan tu berbeza dengan unta yang tak pernah beranak langsung ke atau baru beranak sekali dua ke. Sebab tu Ibnu Abbas kata, ini yang satu undang-undang bodoh yang direka, yang ditipu oleh syaitan, yang diajar oleh syaitan, mereka terima bulat-bulat, mereka anggap ini sebahagian daripada agama mereka. Tadi saya kata Al-An'am ni nikmat-nikmat. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, mereka haramkan makannya. Bodoh lah. Allah Ta'ala haramkan kita makan macam-macam ini. Tiba-tiba kita keluar undang-undang tak boleh makan, tak boleh makan, tak boleh makan, tak boleh makan. Rugi. Tengok muka surat 267. Muka surat 267. Okey. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. 5, 6, 7, 8. Tuan Sofi boleh tolong baca Tuan Sofi? Surah page 267. Ayat 5, 6, 7 dan 8. Saya tak pegang Quran Ustaz. Tapi Okey, baik. ha. Tak apa, tak apa. Siapa lagi ada? Nik Hana? Puan Zanaria ada ke? Adanya. Ada? Tak ada Ustaz. Oh, okey, okey. Tadi nampak ada seorang Ini lagi. Siapa Puan- ya? Puan Zarina. Dia Puan Zarina. kawan dia kawan Puan Zanaria. Oh, okey, okey, okey. Puan Zarina ada Puan Zarina? Dia tiba-tiba tak ada. Dia hilang. Tiba-tiba tak ada. Okey, tak apalah. Nik Hana tolong bacalah. Page 267. Ayat 5, 6, 7 dan 8. Surah An-Nahl. An-Nahl Ustaz. An-Nahl. Anak. Ya, betul. Dia telah menciptakan manusia daripada mani. Ternyata dia telah menjadi pembantah yang nyata. Dan dia telah menciptakan binatang ternakan untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagainya kamu makan. Dan kamu memperolehi keindahan kepadanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Terus 7 dan 8. Dan ia membawa barang-barang kamu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang menyukarkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha kasih lagi maha penyayang. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan kedai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Okey, baik. Terima kasih. Ayat 5, 6, 7, 8. Ayat 5, 6, 7. Allah Ta'ala cakap tentang 4 jenis binatang. Biri-biri, kambing, lembu, unta. Allah kata binatang tu pertama sekali untuk mereka, Allah Ta'ala ciptakan mereka bagi kamu. Binatang-binatang tu, Allah Ta'ala ciptakan bagi manusia, binatang-binatang tu pertama bulu. Untuk menghangatkan badan. Biri-biri. Semua jenis. Tak kisahlah beranak sekali ke, beranak 2 kali ke, kembar tak kembar, semua boleh. Boleh makan. Empat-empat tu boleh makan. Dan pada binatang-binatang tu, Allah Ta'ala ciptakan apa kelebihannya lagi? Sedap mata memandang. Walakum fiha jamalun. Bagi kamu kecantikan. Orang yang kita duduk kat Malaysia ni, bela lembu, bela kambing dalam kelapa sawit, tak nampak indah. Orang duduk kat negeri-negeri contoh New Zealand, pagi-pagi buat keluar lembu daripada kandang, pergi makan rumput. Tengok pemandangan tu, suasana tu cantik lawa. Kat Kundasang pun mungkin boleh nampak pemandangan suasana cantik ni. Pagi buat keluar banyak-banyak lembu tu, tengok comel, suasana pemandangan. Balik petang-petang pun tengok cantik pemandangan dia. Kemudian lembu, kambing, lembu, unta tadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi kelebihan dia untuk kamu, boleh digunakan untuk angkut barang kamu ke satu negeri yang kamu tak boleh sampai, kecuali susah payah. Kita nak bawa barang banyak-banyak, berapa kilometer kita mampu nak bawa. Tapi binatang-binatang yang Allah Ta'ala jadikan, unta untuk pertamanya, lembu, kereta lembu, boleh bawa barang kita dalam jarak yang sangat jauh. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang 4 jenis binatang. Ayat 8, Allah Ta'ala kata, selain lembu, kambing, unta aku ciptakan untuk kamu,
Aku ceritakan juga kuda, keldai dan himar. Okey, kuda, keldai, okey, dan juga baral. Kuda, baral dan juga himar. Apa kelebihan tiga ni? Untuk kamu tunggang dan sebagai perhiasan. Baik. Jadi orang musyrikin, Allah Ta'ala ciptakan binatang ternak untuk mereka, tapi syariat yang mereka reka sendiri telah menyebabkan mereka tak boleh makan, tak boleh tunggang, tak boleh ambil manfaat daripada banyak binatang-binatang tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mereka berkata, binatang ni tak boleh makan ya, buah ni tak boleh makan ya, kecuali orang yang tertentu saja. Dalam syariat kita, kalau satu benda tu boleh makan, semua orang boleh makan. Kalau satu benda tu Allah Ta'ala kata tak boleh makan, semua orang tak boleh makan. Tidaklah kata, kalau benda ni tak boleh makan, ustaz-ustaz je boleh makan. Orang awam yang bukan ustaz tak boleh makan. Kalau benda tu boleh buat, Tok Imam je boleh buat. Orang tak jadi imam tak boleh buat. Tak. Syariat ni, bab makan, kalau seorang boleh, semua boleh. Kalau seorang tak boleh, semua tak boleh. Tidak ada kita kata kedudukan berbeza-beza. Okey, baik. Itu satu. Yang kedua, ada binatang-binatang yang mereka tak boleh tunggang. Sedangkan Allah Ta'ala kata semua unta, semua jenis binatang boleh ditunggang. Kemudian, mereka meletakkan dalam syariat mereka, ada setengah binatang yang kalau mereka nak sembelih, tak boleh sebut nama Allah. Kalau sebut nama Allah bagi mereka salah, binatang tu tak boleh makan. Jadi semua yang mereka buat tu, iftira'an alaih. Mereka mengada-adakan penipuan terhadap Allah. Maksudnya, mereka buat dengan penuh tekun, penuh hati-hati. Jaga pantang larang yang mereka warisi sejak turun-temurun dengan sangkaan, ni Allah suruh. Ini sebahagian daripada agama Nabi Ibrahim. Sedangkan Allah tak suruh, Nabi Ibrahim pun tak pernah suruh. Okey, baik. Saya terjemahkan. Dan mereka berkata, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman. Dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami mahu. Dengan sangkaan mereka. Maksudnya mereka berkata dengan sangkaan mereka, ni tak boleh makan, kecuali siapa yang kami kata boleh. Dan mereka berkata lagi, ni binatang-binatang ni diharamkan menunggangnya. Dan mereka berkata lagi, dan ini binatang-binatang tak boleh sebut nama Allah ke atasnya ketika menyembelihnya sebagai mengada-adakan penipuan terhadap Allah SWT. Okey, kelak sambung. Kelak. Yajzihim, dia akan membalas mereka. Yajzihim, dia akan membalas mereka. Siapa dia? Dia Allah. Dengan sebab apa yang kanu mereka selalu yaftarun, ada-adakan. Okey, baik. Jemaahkan dia Puan Asmah boleh? Ayat ni perhabiskan Puan Asmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak dia akan membalas mereka dengan sebab mereka selalu ada-adakan. Okey, baik. Allah Ta'ala guna perkataan tu kejap je lagi. Tu tempoh yang dekat. Allah Ta'ala kata disebabkan mereka pandai-pandai reka ajaran baru. Pandai-pandai kata ni tak boleh makan, ni tak boleh tunggang, ni jangan sebut nama Allah. Dah buat benda reka sendiri. Lepas tu sabitkan nama Allah pula. Maksudnya mereka kata ni Allah suruh. Ni Allah suruh ni. Masya Allah. Benda dalil mereka lagi tahu apa dia? Puan Razilah. Tengok muka surat 148. 148. Puan Razilah. Ayat pun 148 juga. Boleh tolong baca Puan Razilah? Okay, kita akan sampai 2 minggu lagi. Ayat 148. Surat 148. Page pun 148. Okey. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan apa-apa pun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sehingga mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad. Sambung. Okey, cukup. Cukup je. Page 271. Puan Razilah. Buka page 271 pula. 271. Ayat atas sekali. Ayat 35. Oh, betul. Dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selainnya, baik kami maupun bapa-bapa kami.
dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajipan para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas? Okay, baik. Bila Nabi datang, cakap pada mereka, kenapa kamu syirik pada Allah? Benda tu salah, tak boleh. Itu satu. Kemudian Nabi cakap, kenapa kamu pandai-pandai reka ajaran pelik-pelik ni? Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, tu haram makan. Kenapa kamu reka ajaran pelik-pelik tu? Apa jawapan mereka? Kami dah lama lah sembah berhala ni. Kami dah lama lah mengharamkan makanan-makanan yang kami sebut tadi tu. Allah tidak mengapa-apakan kami pun. Allah tak bagi musibah apa pun. Macam mana Allah bagi musibah pada umat sebelum ni. Macam mana Allah bagi musibah pada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Kami tak kena apa pun. Kalau Allah tak setuju dengan apa kami buat, Allah dah lama azab kami. Allah dah lama hancurkan kami. Allah dah lama bagi kami mati tak hidup atas muka bumi ni. Tapi kami dah lama buat, tak kena apa-apa pun. Okey, kamu tak percaya dengan keadaan kami. Nenek moyang kami pun dah lama turun-temurun mewarisi ajaran ni. Tak ada apa pun. Maksudnya kami tak kena azab daripada Allah. Itu tanda Allah Ta'ala redha lah. Ni logik akal mereka ni. Mereka fikir logik. Ni kalau Allah tak setuju dengan apa kami buat, Allah takkan biarkan. Mungkin Allah buat kami keras ke, Allah buat kami lumpuh ke. Ni tak. Allah biar kami buat dah lama dah kami pegang ajaran ni. Bukan sekadar kami. Nenek moyang kami dulu pun buat tak kena apa pun. Jadi kita hari ni, orang Islam yang buat dosa, dia tahu benda tu dosa. Tapi dah lama dia buat tak kena apa-apa pun. Okay? Dia tahu rasuah tu dosa. Dia tahu zina tu dosa. Dia tahu cakap bohong tu dosa. Dia tahu. Tapi dia kata, aku dah lama dah buat benda-benda tu. Tapi aku tak kena apa pun. Aku tak adalah kena sakit ke, kena jantung ke, kena denggi, tak ada apa pun. Kalau Allah tak setuju dengan apa aku buat, mesti Allah Ta'ala dah bagi aku lumpuh ke dan sebagainya. Tapi aku dah 20 tahun dah ambil rasuah contohlah. Tak kena apa pun. Fikir macam tu sama macam fikir orang musyrikin. Dia fikir, bila dia tak kena apa-apa terhadap dosa dia fikir benda tu tak apa. Dia tak semayang, dah lama tak semayang. Tapi Allah tak bagi dia sakit, Allah tak bagi dia lemah jantung, Allah tak bagi dia denggi, contohlah. Jadi dia kata, kalau Allah Ta'ala tak suka aku tak semayang, Allah tak biar aku hidup. Ini aku dah 40 tahun hidup tak semayang. Okey hidup aku. Cara fikir macam tu, cara fikir ni, geng-geng musyrikin ni. Fikir orang yang tak cukup akal cara fikir macam tu. Allah Ta'ala jawab dalam surah An-Nahl juga. Allah Ta'ala kata, kami hantar Rasul untuk apa? Kalaulah Allah Ta'ala setuju dengan perbuatan mereka sembah berhala, kalaulah Allah Ta'ala setuju dengan perbuatan mereka mengharamkan benda yang tak haram tu, Allah tak hantar Rasul, tak apa? Tak payahlah hantar Rasul, dah aku setuju dengan kamu sembah berhala. Tak payahlah hantar Rasul, dah aku setuju kamu mengharamkan binatang-binatang ternak tadi. Bila Allah Ta'ala hantar Rasul pada mereka, itu tandanya Allah Ta'ala tak setujulah. Itu maknanya. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala kata, ya, memang kamu sekarang kat dunia tak kena apa-apa. Tapi ingat, saya jazihim. Kejap je lagi, tak lama nanti, Allah Ta'ala akan beri balasan kepada mereka dengan sebab mereka mengada-adakan. Dengan sebab mereka mengada-adakan benda yang Allah Ta'ala tak pernah ajar, Allah tak pernah turunkan ayat, tiba-tiba mereka pandai-pandai kata Allah Ta'ala suruh. Baik, apa maksud sekejap je lagi tu? Kalau saufa, kelak yang jauh lagi. Ini sa saja kelak yang dekat. Ulama tafsir kata, mereka dalam beberapa tahun lepas ni, lepas turun ayat ni, mereka kalah di Badar. Itu kekalahan besar buat mereka yang memalukan mereka. Itu balasan pertama Allah terhadap mereka kerana mereka sembah berhala dan buat ajaran pelik ni. Adapun balasan Allah yang kedua pada mereka adalah mereka Mekah berjaya dimiliki oleh golongan Islam. Masa surah ni turun, ayat ni turun, mereka orang pemilik, mereka adalah orang yang memiliki Mekah masa tu. Mereka memiliki Mekah, mereka memiliki Kaabah, mereka kawal segala yang ada kat Mekah tu. Tapi Allah Ta'ala nak balas perbuatan mereka. Mekah akhirnya jatuh ke tangan Nabi SAW. Itu dua balasan kat dunia. Ke akhirat apa balasannya? Mereka akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ayat seterusnya. Dan ni dengar ajaran pelik-pelik ni. Kita nampak kita kata bodoh, kita kata apa punya ajaran lah pelik-pelik. Syukur pada Allah sebab kita dah lahir-lahir Islam.
Kita lahir Islam, kita dah tahulah agama-agama lain ajaran dia tak apa-apa. Tapi katalah kita lahir masa ni. Masa zaman Nabi ada kita lahir. Kebetulan masa kita lahir tu mak kita yang kita jenis mengamalkan ajaran ni. Kebetulan masa kita lahir tu mak kita yang kita jenis mengamalkan ajaran ni. Agak-agak kita termasuk orang yang nak berpegang dengan ajaran ni ataupun kita termasuk dengan orang-orang yang nak tinggalkan ajaran ni dan ikut ajaran Nabi SAW. Kita tak pasti. Hari ni kita kata bodohlah satu agama tu tak makan lembu contoh. Makan daging lembu, berapa ramai orang makan tapi dia tak makan lembu contoh. Okey, kita kata macam tu sebab kita tak duduk tempat mereka. Kalau kita duduk tempat mereka, mereka anggap mereka sedang melakukan satu amalan yang sangat besar, sangat bernilai, sangat berharga pada agama mereka. Sama juga orang musyrikin ni. Lembu mereka tak makan, lembu mereka sendiri dengan alasan-alasan tadilah beranak 5 kali, lahir kembar macam-macam. Jadi mereka tak rasa bodoh pun. Mereka rasa mereka beragama sangat. Baik, kita kata apa salahnya? Tak nak makan lembu. Ada orang ni dia tak nak makan lembu. Saya contohlah saya nak kurus, dia tak nak makan daging lembu, daging unta, daging kambing, biri-biri semua tak nak makan. Salah ke? Tak salah pun. Mereka, okey, kalau saya kata apa? Allah Ta'ala ciptakan binatang untuk ditunggang tapi saya tak sanggup lah nak tunggang binatang. Kesian dia kena bawa orang penat contoh. Tu je alasan saya. Tak salah. Tak berdosa. Saya tak nak makan kambing, tak nak makan lembu, tak nak makan unta. Sebab nak kuruskan badan contoh. Tak salah. Saya tak nak tunggang semua binatang-binatang sebab saya kata sekarang dah ada motor kereta, kenapa naik binatang? Kesian binatang. Contoh. Memang dalam bab binatang pun, okey, bila sahabat bawa banyak-banyak barang, jalan lama Nabi suruh turun, berhenti dulu. Bagi dia rehat, bagi dia minum air, bagi dia makan dulu. Okey? Jadi saya tak nak naik binatang, saya tak nak makan. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah pun. Itu kenapa mereka salah? Mereka salah kerana iftira'an alaih. Mereka buat ni dengan anggap benda tu sebahagian daripada agama, siap kata Allah suruh ni. Tak makan lembu tak haram. Tak nak tunggang unta tak haram. Yang haramnya ialah bila mereka tak nak makan, tak nak tunggang dan menyandarkan pada Allah. Maksud menyandarkan pada Allah, Allah Ta'ala ajar kami jangan buat macam ni. Tu yang salah tu. Itu yang menjadi kesalahannya. Sama juga hari ni, ada ustaz yang kata tahlil bid'ah, yasin malam Jumaat bid'ah, talqin di kubur bid'ah, baca Quran untuk orang mati bid'ah. Baik. Baca Quran, mana ada haram. Tahlil, zikir sebut nama Allah, mana ada haram. Baca yasin, mana ada haram. Yang jadi haramnya ialah bila kita buat tahlil, orang mati kita buat tahlil, kita pun kata ke orang ramai, Nabi buat macam ni juga. Contoh, kita buat tahlil, kita pun kata ke orang ramai. Nabi SAW pun lepas orang mati buat tahlil macam kita. Buat kunuya ramai-ramai, zikir ramai-ramai. Itu yang salah. Bila kita bertahlil, kita menyandarkan perbuatan tu pada Nabi, kita kata Nabi buat. Sedangkan Nabi tak buat. Kita pun kata, kita ni baca yasin malam Jumaat ni sebab Nabi biasa buat dengan sahabat-sahabat ni. Nabi malam Jumaat ramai-ramai baca yasin dengan sahabat-sahabat kat masjid mereka. Sedangkan Nabi tak buat pun baca yasin dengan sahabat ramai-ramai kami malam Jumaat. Jikalau kita nak baca yasin dapat pahala. Yang salahnya bila kita menyandarkan perbuatan tu pada Nabi sedangkan Nabi tak buat. Pandai-pandai. Itu yang jadi dosa tu. Nak baca yasin, nak tahlil, hari-hari nak tahlil, tak ada masalah. Nak baca yasin pagi, petang, siang, malam, sehari 5-6 kali, tak ada masalah. Yang salahnya bila kita kata Nabi buat macam kita juga. Sedangkan Nabi tak buat. Itu yang jadi masalahnya. Okey, kita nak tahlil, tak masalah. Nak baca yasin malam Jumaat, tak ada masalah. Apa lagi kita nak buat? Nak selawat celah-celah salat tarawih, tak salah. Yang salahnya bila kita selawat di celah-celah salat tarawih, kita pun kata Nabi dengan sahabat dulu buat selawat macam ni, kita buat tak? Tu yang salah. Kita kata Nabi buat sedangkan Nabi tak buat. Kita menyandarkan pada Nabi sedangkan Nabi tak pernah buat. Tu yang salah. Jadi tak nak makan lembu salah? Tak salah. Tak nak tunggang unta salah? Tak salah. Yang salahnya bila mereka menyandarkan pada Allah, maksudnya mereka kata Allah tak bagi makan lembu ni, kambing ni, biri-biri ni. Mereka kata Allah tak bagi. Mereka kata Allah Ta'ala tak bagi tunggang binatang tu, tunggang binatang ni. Sedangkan Allah tak pernah cakap macam tu. Antara dosa besar adalah iftira'an alaih. Lihatlah Allah Ta'ala kata mereka boleh mengada-adakan sesuatu yang aku tak pernah ajar. Tengok surah An-Nisa. Allah Ta'ala nak kata betapa teruknya dosa mereka. Ayat 50. Page 86 ayat 50. Ni Hana ada siapa baru masuk?
Puan Zanaria ke Tuan Haji Syahrir ada ke? Kenapa saya tak nampak? Saya nampak 3 orang je lah. Tak ada Ustaz. Sama je Oh, ni 5 je lah. orang. Okey, baik. Saya boleh baca Ustaz. Okey, Tuan Safi ada, alhamdulillah. Tolong baca Tuan Safi. Ayat Page 50 Ustaz Ayat 50, ya. Page 86. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah wahai Muhammad betapa beraninya mereka mengada-adakan perkara-perkara dusta terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata. Okey. Allah Ta'ala kata, lihatlah Muhammad, betapa mereka berani mengada-adakan dusta terhadap Allah. Cukuplah perkara tersebut sebagai dosa terang lagi nyata. Maksudnya katakanlah, musyrikin yang beramal dengan ajaran sesat mereka ni, mereka tak pernah zina, tak pernah minum arak, tak pernah mencuri, tak pernah ambil riba, tak pernah ambil rasuah, tak pernah bunuh orang tanpa sebab, tak pernah rampas tanah orang, tak pernah aniaya wanita-wanita, contoh. Semua dosa-dosa tu tak pernah mereka buat. Tapi mereka beramal dengan ajaran mereka tadi, lalu mendustakan nama Allah. Maksudnya mereka kata, Allah ajar kami, Allah suruh kami. Jadi Allah kata, cukuplah dengan dosa tu saja untuk aku masukkan dia dalam neraka. Dia tak perlu tanya lagi, kenapa saya kena masuk neraka? Saya tak pernah zina, saya tak pernah curi, saya tak pernah minum arak, saya tak pernah ambil orang. Tak payah tanya dosa lain. Dosa kamu pandai-pandai buat ajaran yang aku tak pernah ajar, itu dah cukup untuk aku jadikan alasan masukkan kamu dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu hari ni kita nak beramal, kita beramal. Cuma kalau kita tak tahu, jangan kita pandai-pandai kata, ni Nabi suruh, ni Nabi buat. Setiap benda kita nak kata, ni Nabi suruh, ni Nabi buat, kena datangkan dalil. Kita nak baca Quran banyak-banyak, kat mana saja, bila-bila saja, silakan. Kita nak selawat banyak-banyak, di mana saja, bila-bila saja, silakan. Tapi bila kita mengaitkan dengan tempat, dengan masa, kita kena datangkan dalil. Kita baca malam Rabu, kita baca surah ni, ya. Sebab Nabi selalu baca surah ni. Okey, baik, datangkan dalil. Mana yang kamu kata Nabi baca malam Rabu surah ni, contoh. Tak baca Quran tak salah, pagi, petang, siang, malam, silakan baca, tak ada masalah. Yang salah bila kita berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi SAW. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kita dia dengar ceramah ustaz, contohlah mana-mana ustaz kita dengar ceramah. Ustaz tu kadang-kadang datangkan kata-kata sahabat. Kadang-kadang datangkan kata-kata tabi'in. Tapi kita mungkin terlepas dengar yang sahabat tabi'in tu, kita pun pada kali yang lain kita kata, dalam Quran ada cakap macam tu. Dalam Quran ada suruh macam ni. Dalam Quran ada cakap macam ni. Contohlah. Sedangkan benda tu tak disebut dalam Quran pun. Yang ustaz ceramah tu dia kata kata-kata tabi'in, kata-kata Imam Ghazali, kata-kata Imam Syafi'i. Cuma dia tak dengar benda tu kata-kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Dia ingat bila ustaz tu ceramah, ustaz tu baca Quran je, tak sampaikan kata-kata orang lain. Jadi kata-kata tu kata-kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Dia pun kata dalam Quran ada cakap macam ni. Sangat-sangat bahaya. Baik, kadang-kadang pun termasuk hadis Nabi SAW. Hadis Nabi. Okey, dia dengar ustaz tu ceramah, ustaz tu baca hadis Nabi, ustaz tu terjemahkan. Kali yang lain, dia tak ingat sangat, dia pun kata, dalam Quran ada cakap macam ni. Sedangkan apa yang dia cakap tu, apa yang Nabi cakap? Salah ke kita cakap apa Nabi cakap? Tak salah, dapat pahala. Yang salahnya apa? Yang salahnya, bila apa yang Nabi cakap, kita kata benda tu ada dalam Quran, sedangkan benda tu tak ada. Tu yang kata iftiraan tu. Berdosa mengada-adakan benda yang tak ada. Allah tak sebut dalam Quran, hanya Nabi sebut dalam hadis. Contoh, kita guna hadis Nabi tu, walaupun hadis tu hadis sahih, tapi kita kata apa? Dalam Quran ada cakap macam tu. Sedangkan bukan Quran yang cakap, hadis yang cakap. Jadi nak ceritanya, hadis Nabi, kita kata Quran, itu pun salah. Sebab tu berhati-hati dalam nak cakap bab agama. Dalam nak cakap bab agama, kena berhati-hati. Pastikan ada sandaran, pastikan ada dalil, baru boleh sampaikan. Takut kita, walaupun niat kita baik, tujuan kita baik, nak suruh orang beramal, nak ajak orang pada beramal, tetapi kita mensabitkan sesuatu yang tak sabit dari Allah. Bila kita mensabitkan sesuatu yang tak sabit dari Nabi SAW, berdosa besar. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dengan sengaja berdusta atas nama aku, dia pandai-pandai kata, ni Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata,
maka Nabi kata dia seolah-olah telah menempah tempat di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Waktu ulama-ulama yang hafal hadis pun, ulama-ulama yang hafal hadis, dia takut nak cakap bab hadis ni. Dia kata apa? Mafhum hadis Nabi. Apa maksud mafhum? Yang difahami dari hadis Nabi SAW. Dia takut tersalah sebut lafaz, salah sebut matan. Jadi dia tak nak dibebankan dengan kesalahan tersebut. Dia pun kata mafhum, iaitu yang difahami. Maksudnya apa Nabi cakap tu tak adalah sebiji-sebiji yang dia cakapkan. Cuma dia keluarkan apa yang difahami daripada apa yang dia dengar daripada hadis Nabi SAW. Okey, baik, seterusnya. Ayat seterusnya ya. Wa dan qalu, mereka berkata, ma apa yang fi dalam butuni perut. Butuni perut. Batnun satu perut. Butun perut-perut. Hazihi ini. Hazihi ini. Plural lah. Plural. Hazihi ini. Al-an'am binatang-binatang ternak. Okey. Hazihi ini. Al-an'am binatang-binatang ternak. Khalisatun. Khusus. Ataupun special. Khalisatun kita terjemah khusus. Khas. Khusus maksudnya khas. Mereka berkata apa yang dalam perut-perut binatang-binatang ni khusus, khas, li untuk zukurina, lelaki-lelaki kami. Zukurina, lelaki-lelaki kami. Indonesia terjemah pria-pria kami. Sebut betul-betul lah. Lagi baca paria, lagi marah. Setengah orang marah pula. Zukurina, lelaki-lelaki kami. Wa dan muharramun diharamkan. Muharramun diharamkan. Ala ke atas. Azwajina, wanita-wanita kami. Azwajina ni asalnya pasangan-pasangan kami. Maksud pasangan-pasangan adalah wanita-wanita kami. Okey, azwajina, wanita-wanita kami. Wa dan in, jika wanita tu termasuklah isteri-isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan semua termasuk. Wa dan in, jika yakun, ia. Ia, terjemah yakun, ia. Ia tu apa dia? Apa yang dalam perut binatang-binatang ternak tadi. Maitatan, mati. Maitatan, mati. Bangkai lah, jadi bangkai. Fa maka hum mereka. Fa maka hum mereka. Fihi padanya. Fihi padanya. Syuraka berkongsi. Syuraka berkongsi. Okey. Terjemahkan dia Tuan Haji Muhammad Syahril yuk. Tuan terjemahkan Tuan Haji Muhammad Syahril. Alhamdulillah. Tuan Haji Syahril boleh? Ada tak dapat kot. Cuba tengok. Oh. Alhamdulillah. Okey. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata apa yang dalam perut ini binatang-binatang ternak khusus untuk lelaki-lelaki kami dan diharamkan ke atas wanita-wanita kami, dan jika ia mati maka mereka padanya berkongsi. Okey. Mereka bercakap tentang bahirah, wasilah. Mereka bercakap tentang wasilah. Wasilah ialah kambing-kambing betina. Kambing biri-biri betina. Kambing biri-biri betina, okey, yang sedang bunting. Kambing biri-biri betina yang sedang bunting. Mereka cakap apa? Kambing biri-biri betina tu. Kalau yang dalam perut dia tu keluar-keluar jantan. Keluar-keluar jantan ke betina ke, keluar-keluar hidup. Maka lelaki je boleh makan. Lelaki je boleh makan. Perempuan tak boleh makan. Bukan semua biri-biri lah. Biri-biri yang melahirkan anak kembar. Biri-biri yang pernah melahirkan anak kembar. Biri-biri itu nanti akan datang. Okey, akan datang biri-biri itu. Kalau dapat anak lagi, biri-biri itu wanita tak boleh makan. Lelaki je boleh makan. Nampak? Dalam bab pemakanan, dalam agama Islam mana ada berbeza? Ada tak makanan dalam Islam, lelaki je boleh makan, perempuan tak boleh makan? Mana ada? Semua lelaki boleh makan, semua perempuan boleh makan. Jadi mereka kata dalam perut binatang tu, ibu binatang tu sedang bunting. Jadi mereka kata yang dalam perut tu kalau lahir-lahir nanti hidup, lelaki je boleh makan. Perempuan tak boleh makan.
Tapi kalau lahir-lahir mati, maksudnya binatang tu mati dalam perut, maka mereka berkongsi. Maksudnya lelaki boleh, perempuan pun boleh. Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Baik, agama musyrikin adalah satu agama yang sangat-sangat mendiskriminasikan wanita. Antara amalan musyrikin yang nampak sangat mendiskriminasikan wanita adalah wanita-wanita tak layak dapat faraid. Ajaran orang musyrikin, wanita-wanita tak layak dapat faraid. Ayah mati, anak perempuan tengok saja. Suami mati, isteri tengok saja. Jadi harta suami dapat kat siapa? Adik-beradik. Adik-beradik dapat. Isteri tengok saja, anak perempuan tengok saja. Islam datang, Islam kata lelaki dapat, wanita kena dapat. Kita dah lalu. Tengok muka surat 79 ataupun 78. Boleh tak muka surat 78? Tuan Haji Syahril, Puan Zanaria ada? Dia belum masuk. Tuan Haji Syahril? Puan Zanaria ada tak? Dia belum masuk lagi. Okey, baik, tak apa. Kita minta Nik Ana terjemahkan, Nik Ana, muka surat 78 ayat atas sekali. Ya, ayat atas sekali. Bagi lelaki ada bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada bahagian daripada harta peninggalan kedua orang tua ini dan kerabatnya, sedikit atau banyak mengikut bahagian yang telah ditetapkan. Okey. Ayat ni nak beritahu Islam datang, wanita ada bahagian dia, ada portion dia juga. Sikit ke banyak ke mesti ada juga bahagian dia. Tak boleh perempuan tak ada langsung. Faraid mesti mu ada bahagian juga. Itu satu. Yang kedua, page 80. Puan Asmah tolong baca ayat 19. Baca sikit je. Tolong baca Puan Asmah page 80 ayat 19. Tak payah baca semua, baca sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Secara paksa je. Secara paksa sampai situ je. 19. 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan Okey, cukup. janganlah Apa maksud ayat ni? Amalan jahiliyah, kalau seorang suami mati, maka isteri tadi milik siapa? Milik adik-beradik suami itu. Maksudnya, kalau adik-beradik suami tu nak kahwin dengan adik ipar dia tu, ataupun bekas isteri abang atau adik dia tu, tak payah bayar mas kahwin. Kahwin free macam tu je. Apa alasan? Sebab abang aku dulu kahwin dengan kamu, dah bagi mas kahwin. Jadi takkan aku nak kahwin dengan kamu bagi mas kahwin juga? Free je lah. Itu satu. Yang kedua, katakanlah perempuan tadi yang suami dia mati, dia nak kahwin lain. Apa adik-beradik bekas suami dia kata? Boleh nak kahwin lain. Pulang balik mas kahwin yang arwah abang aku bayar masa nak kahwin dengan kamu dulu. Katakanlah masa nak kahwin dengan kamu dulu arwah abang aku bagi 10,000, bagi balik 10,000. Jadi nampak wanita-wanita dalam amalan jahiliyah sangat-sangat didiskriminasikan. Termasuk juga dalam bab makanan. Kalau lahir hidup, laki je boleh makan. Kalau lahir-lahir mati, maksudnya lahir-lahir beranak dah jadi bangkai dah, mati dalam perut, maka baru boleh sama-sama makan. Jadi Ibnu Abbas kata, agama apa yang bezakan bab makan laki perempuan ni? Agama apa laki boleh, perempuan tak boleh? Mana ada agama macam tu? Tak adil langsung. Jadi perempuan tengok laki dia makan sedap, kambing tu, unta tu, lembu tu, dia tak boleh makan. Itu bukan ajaran yang Allah Ta'ala ajarkan. Itu bukan ajaran yang diajar oleh para Nabi. Mana ada tak adil macam tu? Okey, baik. Seterusnya, saya jazihim. Kelak dia akan membalas mereka. Saya jazihim, kelak ya jazihim, dia akan membalas mereka. Dia tu Allah, ya jazihim akan balas mereka. Sama macam ayat atas tadi pun saya jazihim. Ni pun saya jazihim juga. Wasfahum, apa yang mereka sifatkan. Wasfahum, apa yang mereka sifatkan. Jadi mereka kata ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh tu, Allah Ta'ala akan balas mereka. Okey. Innahu, sesungguhnya dia Allah,
Innahu sungguhnya dia Allah, hakimun maha bijaksana. Hakimun maha bijaksana, alimun maha mengetahui. Alimun maha mengetahui. Terjemahkan ni Puan Razilah sikit je ayat ni. Kelak dia akan membalas mereka apa yang mereka sifatkan. Sesungguhnya dia maha bijaksana, maha mengetahui. Okey, baik. Jadi, perbuatan mereka pandai-pandai kata, ni laki je boleh, perempuan tak boleh. Sedangkan Allah tak pernah hajar. Amalan itu pun Allah Ta'ala akan, amalan itu pun Allah SWT akan balas mereka pada hari akhirat. Allah Ta'ala akan balas sebab mereka guna nama Allah buat satu amalan yang tak betul. Kalau mereka satu family kata, kita tak payah makan daging lah, takut ramai kena darah tinggi. Jadi family kita tak payah makan daging langsung. Kita makan sayur ramai-ramai. Tak apa, atas sebab kesihatan. Ini tak, dia kata kat isteri dia awak tak boleh makan. Anak perempuan dia awak tak boleh makan. Sebab apa? Agama larang. Agama suruh laki je makan. Guna perkataan agama larang. Tu yang salah. Allah Ta'ala akan balas terhadap apa yang mereka pandai-pandai ni. Dan Allah Ta'ala kata, sungguhnya dia Allah maha bijaksana. Apa maksud maha bijaksana? Bijaksananya Allah dalam syariat yang sebenar yang Allah Ta'ala turunkan, tidak ada hukum yang tak adil untuk lelaki dan wanita. Tidak ada hukum yang tak adil bagi lelaki wanita. Maksudnya, ni perempuan je boleh, lelaki tak boleh. Yang ni lelaki je boleh makan, perempuan tak boleh makan. Tak ada hukum macam tu. Kemudian alim, Allah Ta'ala maha mengetahui, maksudnya setiap apa yang mereka reka dalam agama mereka dan mereka amalkan, mereka berpegang teguh, semua Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala akan balas. Bayangkan, kita ini mungkin tak makan kambing sebab takut darah tinggi, contohlah, saya bukan orang kesihatan pun. Contoh tak makan tu sebab takut gemuk. Tak makan sebab takut kolesterol. Dosa tak? Tak berdosa. Tak makan kambing, tak makan unta, tak makan lembu, tak makan biri-biri alasan kita takut gemuk, takut kolesterol, takut darah tinggi, contoh. Dosa tak? Tak berdosa pun. Kita tak berdosa pun. Bahkan saya dapat pahala lagi sebab niat kita nak jaga kesihatan. Mereka tak makan juga. Tak makan unta. Sebahagian unta mereka tak makan. Sebahagian lembu mereka tak makan. Sebahagian kambing mereka tak makan. Mereka tak makan, mereka berdosa. Kita tak makan, kita tak berdosa. Mereka makan, mereka tak makan, mereka berdosa. Kenapa? Mereka tak makan dengan beranggapan agama tak bagi makan. Sebab tu jadi berdosa. Kita tak makan kambing, lembu dan sebagainya tadi sebab kita nak kurus, takut gemuk, takut kolesterol, takut darah tinggi. Maka benda tu bukan sebab jadi perkara yang berdosa. Vegetarian, berdosa tak vegetarian? Tak berdosa pun. Dia memang tak nak makan daging, dia makan sayur je. Niat dia untuk kesihatan. Niat dia untuk apa lagi? Untuk panjang umur. Contohlah niat dia. Berdosa ke tak berdosa? Yang berdosanya bila dia tak makan ayam, tak makan lembu, tak makan kambing, atau alasan zalim dah bagi saya orang makan binatang ni. Tu yang haram. Sedangkan Allah Ta'ala bagi makan, kenapa kamu kata zalim pula? Ataupun dia kata, agama tak bagi makan banyak sangat, agama bagi makan setahun sekali je ayam. Contohlah. Maka kalau dia tak makan dengan sebab semata-mata nak kurus, nak jaga kesihatan, tak ada masalah. Tapi bila dia tak makan, dia kaitkan dengan agama. Agama tak bagi, agama larang. Ini yang Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala mengetahui apa niat kamu tak makan. Allah Ta'ala mengetahui apa niat kamu tak makan. Ataupun dia jumpa Tok Guru Sesat. Tok Guru Sesat kata, lembu jantan, lahirkan anak jantan. Lembu jantan lahirkan jantan. Sorry. Lembu betina, lahirkan anak betina. Bukan anak betina dia, lahirkan anak betina dia pula. Contohlah. Jadi, lembu betina yang depan mata kita ni adalah anak sulung dan cucu sulung. Contoh. Tak boleh makan ni sebab bahaya. Contoh. Sedangkan Allah tak pernah cakap pun bahaya. Awak dengar mana? Ada Tok Guru tu kata ni bahaya, tak boleh makan. Syariat tak bagi makan. Perbuatan kita tak makan sebab percaya dengan cakap Tok Guru Sesat tu, perbuatan tu haram. Nampak Bukan salah tak makan tu. Tak makan tak jadi masalah. Yang salahnya bila tak makan dan beranggapan syariat tak bagi makan. Sedangkan Allah Ta'ala kata, makan aku buat tumbuh-tumbuhan untuk kamu. Nabi sebut dalam hadis, wa inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Dunia Allah Ta'ala cipta untuk manfaat bagi kamu. Binatang boleh makan tu, tumbuhan-tumbuhan tu boleh makan. Kenapa kamu kata tak boleh pula? Sedangkan kamu Allah ciptakan untuk akhirat. Okey, baik, seterusnya. Qad sesungguhnya ayat 140 khasira telah rugilah. Khasira telah rugilah
alladzina orang-orang yang alladzina orang-orang yang qatalu telah membunuh auladahum anak-anak mereka anak-anak mereka. Okey, aulad ni termasuk lelaki perempuan. Kita dah bincang. Bunuh anak perempuan sebab takut aib. Mereka bunuh anak perempuan sebab takut aib memalukan keluarga. Okey, mereka kalau dapat anak lelaki mereka bangga. Inilah bakal pejuang, bakal panglima, bakal pemimpin tentera kita nak lawan puak tu puak ni. Dapat anak perempuan boleh buat apa? Anak perempuan tak boleh buat apa. Jadi bagi mereka anak perempuan tu aib. Anak lelaki kalau ramai sangat ganggu rezeki mereka. Jadi bagi mereka tak bagi tak suka dapat anak lelaki banyak sangat. Okey, tak apa, kita teruskan. Auladahum anak-anak mereka safahan kerana bodoh. Safahan kerana bodoh. Mereka rugi kerana bodoh. Okey, B dengan ghairi tanpa ilmin sebarang sandaran ilmu. Terjemah ilmin sebarang sandaran ilmu. Wa dan haramu mereka telah mengharamkan ma apa yang razaqahum memberi rezeki kepada mereka Allahu oleh Allah iftiraan kerana mengada-adakan dan mereka tulis pendustaan Allah ke atas Allah qad sesungguhnya dallu mereka telah sesat wa dan ma tidak kanu adalah mereka muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Puan Zanaria, tolong terjemahkan Puan Zanaria. Ayat 140 Puan Zanaria Abu Bakar ada. Kalau tak sempat tulis baca yang kat Quran pun tak apa. Saya cuba apa yang saya tulis ni Ustaz ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka kerana bodoh dengan tanpa sebarang sandaran ilmu, dan mereka telah mengharamkan apa yang memberi rezeki kepada mereka, iaitu Allah, sebagai kedustaan ke atas Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, baik. Allah Ta'ala kata sesungguhnya mereka telah rugi. Siapa mereka ni? Orang musyrikin. Kenapa rugi? Yang pertama, Allah Ta'ala bagi anak. Anak tu nikmat. Betul tak? Anak tu nikmat. Ya. Masa kecil, tangisan anak, buasnya anak, berlari-larinya anak dalam rumah. Apa lagi? Bisingnya anak dalam rumah. Benda tu perhiasan, keindahan. Suatu benda yang menyeronokkan, suatu benda yang kita kata menghiburkan mak ayah. Suasana anak kecil tengah berlari, suasana anak kecil bising-bising, suasana anak kecil buat kubang mainan, suasana anak kecil lompat sana lompat sini. Sekarang ni masa anak kecil kita kata serabut. Bising tak berhenti-berhenti kita kata. Nanti suasana tu suasana yang kita akan rindui satu masa nanti. Satu masa nanti anak-anak habis dah semua pergi belajar, duduk seorang kat rumah dengan rumah je. Rindu suasana anak masa kecil dulu. Lompat-lompat sofa, lompat meja makan, lompat sana. Buat jatuh tu, buat jatuh ni. Allah Ta'ala sebut, saya baru baca tafsir Dr. Hafka. Tengok surah Isra. Isra ke Kahfi? Surah Kahfi. Tolong baca, Nik Hana tolong baca. Page 299 ayat 46. 299. Sekejap ni. Ya, atas sekali. Ayat 46. Ya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Okey, baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau harta benda tu perhiasan, kita fahamlah harta benda perhiasan. Rumah, kereta, apa lagi, perhiasan. Pagar rumah, dinding rumah, perhiasan, ya kita faham. Tapi anak-anak perhiasan, apa maksud anak-anak perhiasan? Anak-anak kecil kita ni sebenarnya perhiasan juga. Mereka main dalam rumah, mereka seronok dalam rumah. Kita baru kemas rumah lepas 5 minit terabur balik mainan. Itu semua adalah perhiasan. Rumah cantik, comel, sunyi. Tak seronok rumah tu. Rumah yang ada anak-anak, orang mereka berlari, main, bising, buat kubang macam-macam, itu semua perhiasan. Dia orang kafir, sekarang ni kita rasa macam serabut. Anak kecil kan, bising lah macam-macam. Nanti anak-anak semua dah besar, kita akan rindukan suasana itu. Kita akan rindukan suasana tersebut. Okey, baik. Allah Ta'ala bagi anak untuk apa? Masa kecil mereka perhiasan. Mereka, bila mereka besar, mereka peneman. Tak ada siapa nak bercakap dengan anak. Betul kan? Mak ayah ni bukannya nak duit anak sangat pun kadang-kadang. Tapi anak teman, anak bercakap, nak tanya khabar. Seronok ada teman untuk berbicara. Jadi anak kita dah besar, kita dapat bicara dengan mereka. Seronok tak? Seronok. Dalam masa sama dia anak, dalam masa sama dia kawan kita dalam rumah. Seronok. Anak tu dah besar lagi, dia akan tolong kita. Dah boleh minta tolong. Tolong basuh pinggan, boleh. Tolong jemur baju, boleh. Tolong apa lagi? Tolong sapu sampah, boleh. Kalau tak boleh pun sekurang-kurangnya adanya anak tu kat rumah dah boleh meneman kita kat rumah. Katakanlah anak tu pemalas sangat, okay? Semua benda nak kena suruh, dah suruh tak buat-buat, contohlah. Tapi adanya anak kat rumah pun kelebihan pada kita. Sekurang-kurangnya kita tak sunyi kat rumah, contoh. Suami pergi kerja, kita masih ada peneman kat rumah, contoh. Okey? Jadi tapi orang musyrikin, anak tu dah besar nanti, kita dah tua tak larat, dia boleh tolong bawa kita. Dia boleh tolong hantar kita. Ataupun anak tu dah pandai buat kenderaan, boleh suruh dia pergi sana pergi sini tolong beli barang, contoh. Jadi kalau anak yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah nikmat. Kemudian anak tu pula, katakanlah kita ajar dia ilmu agama, didik jaga solat, didik jadi orang banyak beramal. Lepas kita mati, anak tu beramal dapat kat kita. Lepas kita mati, anak tu mendoakan kita, doanya sampai pada kita. Jadi berapa banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada anak. Kat dunia menyeronokkan, menggembirakan, menghiburkan, teman macam-macam. Akhirat boleh doa pada kita, boleh buat macam-macam, boleh beri macam-macam, sampaikan macam pahala pada kita. Tapi orang musyrikin dapat anak bunuh. Apa dia dapat? Apa pun tak dapat. Bila dia bunuh anak, dia tak merasai nikmat anak-anak main masa kecil. Tak merasai nikmat anak-anak boleh teman mereka. Tak merasai nikmat nanti anak boleh tolong mereka. Anak boleh mudahkan urusan kerja mereka. Mereka tak rasa nikmat tersebut. Dunia rugi, tak dapat apa-apa. Allah bagi dia anak, dia bunuh anak tu. Dari segi dunia untung apa? Tak untung apa pun. Ada untung apa pun bunuh anak tu. Ke akhirat, lagi rugi. Sebab dia akan dimasukkan dalam neraka kerana syirik pun dia, kerana bunuh anak pun dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mereka rugi sangat-sangat kerana kebodohan. Allah Ta'ala sebut, rugi kalau tak tahu, rugi kalau terlupa, rugi kalau terlepas pandang atau lain sikit. Ini mereka rugi buat satu perkara yang mana menyebabkan mereka rugi dunia, rugi akhirat. Akhirat dapat apa? Akhirat tak dapat apa, siap kena bakar dalam neraka. Sebab tu Allah Ta'ala kata mereka bodoh. Kita kat dunia, contoh kita kat dunia, kita ada lembu. Maksudnya lembu tu kita boleh makan. Tapi kita bagi kat orang seekor lembu. Bagilah, bagi anak yatim, bagi sekolah anak yatim, ambil semua lembu ni makan, contoh. Rugi tak? Kita rugi kat dunia, lembu tu. Sebab kita tak boleh makan. Tapi kat akhirat untung tak? Kat akhirat untung. Banyak mana pahala kita dapat daripada seekor lembu. Contoh. Mereka ada lembu. Gemuk, besar. Mereka tak boleh makan, boleh tengok je lembu tu. Mereka potong telinga sebagai tanda, tak boleh makan, tengok lembu tu. Okay, dia punya susu pun banyak, tak boleh pegang susu dia. Tengok sajalah. Kat dunia, nak makan tak boleh, nak pegang susu tak boleh, nak suruh bawa barang tak boleh, nak tunggang tak boleh. Kat akhirat dapat apa? Tak dapat apa langsung. Waktu berkata bodoh. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Kita orang Islam, kita boleh makan macam-macam. Hari raya korban, kita sembelih, kita makan bagi orang. Yang kita makan dapat pahala, kita bagi orang pun dapat pahala juga. Dan Allah Ta'ala kata lagi, mereka ni bodoh, bighairi ilmin. Mereka beramal satu perkara, semata-mata ikut kebodohan mereka, tanpa sebarang sandaran ilmu. Dan juga mereka telah mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala telah halalkan.
Allah Ta'ala bagi makan tu, bagi makan ni, bagi buat tu, bagi buat ni. Tiba-tiba mereka kata haram, tak boleh makan. Kalau tak boleh makan kat dunia, kita tahan nafsu sebab tak boleh makan kat dunia. Kat akhirat dapat benda tak apa juga. Mereka tak makan lembu kat dunia, tak makan kambing kat dunia, tak makan unta kat dunia, tak perah susu lembu kat dunia. Contohlah. Konon-konon kat akhirat dapatlah kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebab dia kebatal larang tu. Apa pun tak dapat. Jadi mereka ni dalam kubur kat akhirat kata apa? Bodoh sungguh aku. Kalau aku tahu nak kena bakar macam ni dalam neraka, biar aku makan je semua benda tu dulu. Tapi nak macam mana? Dah mereka kena tipu dengan ketua agama mereka. Kena tipu dengan syaitan. Mereka tak boleh bagi alasan. Ya Allah, saya kena tipu. Allah Ta'ala kata apa? Kan aku hantar Nabi. Aku hantar Nabi kan untuk terangkan pada kamu. Siapa suruh kamu tak dengar cakap Nabi tu? Sebab tu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya telah rugilah. Baik. Masa ayat ni turun, mereka masih hidup. Allah Ta'ala guna lafaz khasiran. Allah guna lafaz khasiran ni past tense. Allah guna lafaz past tense untuk cerita benda akan datang. Dalam bahasa Inggeris disebut future perfect. Maksudnya benda tu memang confirm akan berlaku pada mereka. Mereka memang rugi dunia sebab tak makan apa yang aku bagi halalkan pada mereka. Dan mereka rugi ke akhirat sebab bukan sekadar tak dapat pahala, siap kena bakar dalam neraka lagi sebab tak makan lembu. Dia dah beritahu tadi, kita tak makan lembu sebab takut darah tinggi, contoh. Takut lemak banyak sangat, takut kolesterol, contohlah. Kita tak berdosa pun. Tapi mereka tak makan lembu ni, kalau kat dunia tak dapat makan, kat akhirat pun dapat dosa. Sebab apa? Mereka bodoh mengamalkan sesuatu yang Allah tak pernah ajar, para Nabi tak pernah ajar. Baik, ada perkataan bighairi ilmin dalam ayat kita tadi. Safahan bighairi ilmin. Kerana kebodohan dengan tanpa sandaran ilmu. Ilmin tu tidak ada alif lam kan? Bila tidak ada alif lam, maksudnya any knowledge. Knowledge agama ni, sama ada dapat daripada mulut Nabi, ataupun daripada kitab Allah Ta'ala bagi. Itu knowledge agama. Kita ni amal sesuatu, sama ada kita punya sandaran ilmu tu, kata-kata Nabi ataupun ayat-ayat Allah. Mereka ni, amal pelik-pelik dua ayat tadi, 138, 139 tu, kalau suruh mereka buat datang dalil, dalam mana-mana kitab Allah pernah turunkan, tak ada. Tak ada dalil. Mereka klaim ikut ajaran Nabi Ibrahim. Cuba bawa sikit suhuf Nabi Ibrahim yang ajarkan benda ni, tak ada. Okey, katakanlah dalam kitab Quran Allah tak turunkan. Ada tak dalam kitab Taurat ke Injil ke ajar benda-benda pelik macam ni? Tak ada juga. Jadi mereka beramal hanya semata-mata ikut ajaran nenek moyang. Sandaran ilmu tak ada langsung. Rugi ya? Dunia rugi, akhirat rugi. Sekarang ni tahu siapa rugi? Tok Cha, tahu Tok Cha yang pakai baju warna oranye tu? Kat tokoh-tokoh Buddha tu, pakai baju warna oranye. Kahwin tak, makan binatang berdaging macam-macam lagi dah pantang larang mereka. Kat dunia tak kahwin. Tak makan makanan-makanan yang tertentu yang mereka pantang larang. Akhirat dapat apa? Dapat api. Dapat api. Orang kafir lain, orang kafir yang selain mereka, selain yang pakai baju oranye tadi tu, kat dunia ni enjoy habis-habisan. Makan tu, makan ni, minum tu, minum ni, tidak ada pantang larang. Inzir pun makan, arak pun minum. Semua dibantai lah. Monyet, beruk, apa semua dimakan. Maksudnya kat dunia tak ada benda tak makan. Batu dengan kayu dia tak masuk mulut. Dia semua masuk mulut. Dengan perempuan, zina dengan sana, zina dengan sini, tukar sana, tukar sini, girlfriend. Contoh. Kat akhirat, kena bakar. Rugi tak? Rugi juga. Sebab kena bakar kat akhirat. Tapi, untung dia sikit kat dunia, dapat merasai semua nikmat-nikmat tersebut. Keseronokan tersebut. Yang geng Buddha yang baju oranye tu, dahlah kat dunia tak dapat tunaikan kehendak nafsu dia. Nak makan tu tak boleh, pantang larang. Nak kahwin tak boleh, pantang larang. Akhirat dapat apa? Tak dapat apa. Rugi kan? Jadi kita, kalau kita ada keberanian dan kekuatan, kita pergi jumpa Sami Buddha tu, ajak mereka masuk Islam. Kita ni, kalau dia tak nak, contoh, tak nak, bagi kami yang agama kami tu Islam tu betul. Dia kata kat dia, boleh tak saya nak kurangkan tahap kerugian awak ni? Awak pergilah minum arak ke, zina ke, jangan amal ajaran awak. Okey? Kita ajak, mula-mula ajak masuk Islam lah. Dan kalau dia tak nak, dia bagi alasan. Tak nak, agama kami betul. Okey, tak apa, tak nak masuk Islam, saya dah ajak awak tak nak, macam mana? Tapi saya nak suruh awak rugi, tahap rugi awak tu kurang sikit. Maksud dia, awak kat dunia ni awak buat segala-gala dia. Awak nak zina kat sana, zina kat sini, tukar girlfriend setiap hari ke. Lepas tu nak makan segala-galanya. At least sekurang-kurangnya kat akhirat awak tak menyesal sangat. Awak tak menyesal sangat. Maksudnya, kat dunia dulu,
aku tak makan ni, tak makan ni, tak makan ni, kalaulah mereka kat dunia jaga pantang larang. Okey, tak makan ni, kat akhirat kena bakar. Lebih baik mereka kena bakar kat akhirat, dalam keadaan kat dunia mereka buat segala-galanya. Dia bukan nak asuk orang supaya suruh buat dosa. Kalau tu, ustaz apa ni ajar orang suruh zina, suruh makan benda haram. Tak, kita bukan nak ajar mereka suruh zina, makan benda haram. Tak, kita nak beritahu mereka apa yang mereka tak buat sekarang. Nampak macam baik, tak makan tu, tak makan ni, tak kahwin. Kat akhirat, apa pun tak dapat. Rugi lah. Baik mereka enjoy apa-apa kat dunia ni, sekurang-kurangnya pernah seronok sekejap 60 tahun, 70 tahun kat dunia ni, walaupun kat akhirat kena bakar sampai bila-bila, at least pernah rasa seronok. Kalau tidak, kat dunia tak dapat, apa pun tak dapat. Syukur kita pada Allah. Bulan Ramadan kita tahan lapar daripada pagi sampai petang. Banyak mana pahala Allah Ta'ala bagi kita. Banyak mana pahala Allah Ta'ala bagi kita. Kita keluarkan duit, korbankan korban, raya korban itu. Kita keluarkan duit untuk korban binatang. Yang kita korban tu pun kita dapat makan. Yang kita makan pun pahala, yang bagi ke orang pun pahala. Ini untung sangat-sangat kita lahir Islam dan kita dapat belajar agama. Kesian mereka. Ada satu puak yang tak makan lembu. Dapat apa kat akhirat tak makan lembu? Tak dapat apa pun. Okey. Kalaulah mereka tahu betapa ruginya, insya-Allah mereka kat dunia ni. Kalaulah mereka pergi akhirat, Allah Ta'ala bagi balik semula kat dunia. Tentulah. Tentu. Mereka kata apa? Kalau aku tahu nak kena bakar kat akhirat, biar aku makan lembu hari-hari. Sarapan lembu, tengah hari lembu, makan petang lembu, malam lembu. At least pernah dapat merasai nikmat makan banyak benda kat dunia. Okey, baik. Seterusnya. Satu ayat lagi. Wadan. Huwa dialah. Allazi yang. Wadan. Huwa dialah. Allazi yang. Ansya'a telah menjadikan. Ansya'a telah menjadikan. Jannatin. Kebun-kebun. Jannatin. Kebun-kebun. Okey, jannatin, kebun-kebun. Ma'rusyatin, yang menjalar. Ma'rusyatin, yang menjalar. Wa dan ghaira, yang tidak. Ghaira, yang tidak. Ma'rusyatin, menjalar. Ma'rusyatin, menjalar. Wa dan an-nakh, kurma. An-nakh, kurma, pokok kurma lah ni ya. Wa dan az-zar', tanaman-tanaman. Az-zar'a, tanaman-tanaman. Mukhtalifan, yang berbeza. Mukhtalifan, yang berbeza. Ukuluhu, rasanya. Ukuluhu, rasanya. Okay. Wa dan az-zaitun, pokok zaitun. Az-zaitun, pokok zaitun. Okay. Wa dan ar-rumman, delima. Ar-rumman, delima. Okay. Mutasyabihan, yang sama. Mutasyabihan, yang sama. Wa dan ghaira, yang tidak. Ghaira, yang tidak. Mutasyabihin, sama. Yang sama dan tak sama. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Siapa ya? Tuan Sofi, tolong terjemahkan Tuan Sofi. 141 ni. Ada Tuan Sofi? Saya baca apa yang dalam buku. Boleh. Tak ada masalah. Dan ialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar. Dan pohon-pohon tamar dan tanaman-tanaman yang berlainan rasanya dan buah zaitun dan delima yang bersamaan dan tidak bersamaan. Okey, baik. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala menceritakan pada manusia nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Allah lah yang telah menumbuhkan semua pokok-pokok kat kebun-kebun. Sama ada yang menjalar. Contoh menjalar kat kebun, contoh pokok apa? Pokok terbikai, contoh. Pokok yang menjalar. Tanam sikit dia menjalar-jalar-jalar. Ataupun pokok kangkung, contohlah. Ataupun ghaira ma'rusyat, pokok yang jenis naik ke atas. Pokok ma'rusyat ni maksudnya kita tanam satu tempat, dia akan membiak banyak tempat. Luas lagi tempat dia tumbuh.
Itu masuk ma'rusyat. Pokok tembikai, pokok kangkung, apa lagi sayur-sayur banyaklah. Saya pun tak pandai sangat tanaman ni. Ma'rusyat ni maksudnya dia yang meluas, kawasan dia, pokok dia akan meluas. Manakala orang-orang ma'rusyat jenis naik tinggi, pokok kelapa, pokok rambutan, pokok durian yang jenis naik ke atas. Dia bukan jenis menjalar jauh-jauh. Semua Allah Ta'ala tumbuhkan. Kemudian azar an-nakhla, pokok kurma, pokok-pokok yang lain yang berbeza rasa dia. Okey, ada kurma yang buah nampak sama, saiz nampak sama, warna nampak sama, tapi rasanya berbeza-beza. Waktu Allah Ta'ala kata tanaman-tanaman yang berbeza rasanya. Banyak buah rasa, warna sama, saiz sama, jenis sama, tapi bila makan berbeza. Okey, mempelam harum manis. Contohlah dengan mempelam biasa ni kadang-kadang nampak warna sama, saiz sama, contoh. Tapi bila makan, rasa tak sama, contoh. Okey, kemudian pokok zaitun. Banyak ada hadis kelebihan zaitun. Banyak ada hadis kelebihan zaitun. Okey, Nabi kata dalam sebuah hadis, okey, kayu siwak yang terbaik adalah kayu zaitun. Okey, nikmat siwak az-zaitun minas syajarah al-mubarakah. Pokok zaitun ni adalah pokok yang diberkati. Buah dia, batang dia, daun dia, minyak dia, semua diberkati. Dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut pokok zaitun syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah, pokok yang diberkati. Dan zaitun yang terbaik adalah zaitun Syam. Kerana apa? Zaitun Syam adalah pokok zaitun yang mana tempat dia tidak di timur, tidak di barat, maksudnya dia tengah-tengah. Bukan kawasan timur. Kalau pokok tu dekat kawasan timur, dia kena matahari pagi saja. Kalau pokok tu dekat kawasan barat, dia kena matahari petang saja. Jadi pokok zaitun yang berada di Syam ni adalah pokok zaitun yang daripada awal pagi sampai ke petang dia dapat cahaya matahari straight. Waktu pokok zaitun, pokok yang diberkati, yang lebih keberkatannya adalah yang berada di Syam. Boleh tak buka surah An-Nur, nak cerita pasal zaitun? Semua buah-buah yang Allah sebut dalam Quran, semuanya ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Okey, baik. Allah ulang 6 kali perkataan zaitun dalam Quran. Tengok surah An-Nur, nak cerita pokok zaitun. Jadi kita ada minyak zaitun, makanlah minyak zaitun. Okey, Nabi sebut dalam hadis, kuliz zaitun waddahinu biha. Makanlah zaitun dan berminyaklah dengannya. Ada saya baca kat mana tak? Minyak zaitun adalah minyak terbaik untuk penyakit kulit. Macam-macam penyakit kulit kita kan. Siapa minyak zaitun? InsyaAllah. Sekejap cari sambil cakap ni tak jumpa muka surat. Okey, muka surat 354. Tuan Haji Syahril, tolong baca Tuan Haji Muhammad Syahril, page 354 ayat 35. Sampai perkataan pokok yang diberkati yang tak timur dan tak barat. Betul berhenti. Sampai kat situ je. Ayat 35 Tuan Haji Syahril, page 354. 354 ayat 35. 30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaannya, cahaya-cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dan pohon dari pohon yang diberkahi, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Ya. Poin saya nak beritahu, minyak zaitun ni pokok yang diberkati. Pokok yang diberkati. Kenapa? Pokok zaitun tumbuh banyak di Palestin. Palestin, Syam, tempat lahirnya ramai para nabi. Oleh kerana tempat tu tempat lahir para nabi, maka pokok-pokoknya, tanahnya semua diberkati. Sebab tu Allah bersumpah dalam surah At-Tin kan, wattini wazaitun. Demi pokok tin dan pokok zaitun. Apa specialnya pokok tu? Kerana pokok tin dan pokok zaitun banyak tumbuh di Palestin, di Syam, tempat lahirnya ramai para nabi. Jadi kita biasakanlah amalkan minyak zaitun, madu, zaitun, kurma. Itu semua ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri. Oleh bagaimanapun, tanyalah ahli yang betul bagaimana cara nak makannya, cara nak mengamalkannya. Boleh? Okey, baik. Kemudian ada 5 yang sama dan tak sama. Jadi semua buah-buah tu Allah Ta'ala kata. Kenapa Allah cerita pasal buah kat sini? Apa kaitannya? Sebab
buah anggur ke, buah kurma ke, buah zaitun ke, buah delima ke, orang musyrikin. Sama juga. Ada yang mereka kata tak boleh makan, ada yang mereka kata boleh makan. Yang tak boleh makan maksudnya mereka ambil bagi dekat penjaga berhala. Kita dapat buah, contohlah dapat buah, kita dapat pokok durian ke, pokok rambutan ke, kita bagi pada jiran-jiran kafir, dapat pahala tak? Dapat pahala. Bahkan buah kita tu kita bagi pada jiran-jiran yang kafir yang kerja jaga tokong. Jiran kita kafir, dia ni bagi full time duduk kat tokong, kat kuil contoh. Kita bagi makan kat dia, dapat pahala tak? Dapat pahala. Kalau kita bagi duit tu lain macam cerita dia. Duit untuk kebaikan tokong. Tapi jiran kita tu dia duduk sebelah rumah kita. Cuma dia kerja jadi imam kat tokong dia contoh. Kita bagi makan kat dia, dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi orang musyrikin ni, dia akan ambil satu bahagian daripada kurma dia, anggur dia, delima dia akan bagi pada penjaga berhala. Apa dapat? Pahala langsung tak dapat, dia dapat dosa ke akhirat. Walhal kalau dia tak bagi kat penjaga berhala tu lagi untung. Kenapa dapat makan banyak lagi? Dia dapat makan banyak lagi ni, buah-buah ni. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah nak beritahu bahawasanya, sebab page kita pertama ini ada perkataan harsun kan, tanaman-tanaman. Sepatutnya tanaman tu kamu guna manfaat pada diri kamu. Tapi kamu telah jadikan tanaman yang aku bagi pada kamu tu sebab kamu bertambah azab ke akhirat. Maksudnya, dalam kes ni, katakanlah ada musyrikin tu dia kedekut, ada musyrikin yang kedekut. Dia tak nak bagi langsung penjaga berhala. Untung tak? Dia lagi untung. Dia ke akhirat kena azab sebab kafir dia saja. Dia tak kena azab sebab buat amalan pelik-pelik ni. Adapun musyrikin yang suka bagi duit kat penjaga berhala, bagi tanaman kat penjaga berhala, apa dapat? Tak ada apa dapat. Baik dia bagi kat binatang, tanaman ni dia ambil bagi unta ke, bagi lembu makan ke, lagi banyak tak merugikan mereka ke akhirat. Ini bagi kat penjaga berhala apa pun tak dapat. Okey, baik, seterusnya kita habiskan ayat ni. Kulu makanlah. Okey, min daripada samarihi buah-buahnya. Samarihi buah-buahnya. Iza apabila asmara dia telah berbuah. Asmara dia telah berbuah. Wah dan atu berikanlah haqqahu hak-haknya. Tunaikan beri haqqahu hak-haknya ataupun kewajipannya. Yauma pada hari hasadih memetik hasilnya. Hasadih itu maksudnya masak. Bila dah masak, kita boleh ambil buah kurma, buah anggur dah masak, boleh ambil. Wah dan la janganlah tusrifu kamu berlebih-lebihan. Okey. Innahu sungguhnya dia Allah la tidak yuhibbu suka al-musrifin orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-musrifin orang yang berlebih-lebihan. Okey, baik, terjemahkan dia. Last Puan Zanaria tolong terjemahkan. Puan Zanaria Abu Bakar tolong terjemahkan yang tak akhir kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah daripada buah-buahnya apabila dia telah berbuah dan berikan hak-haknya pada hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu semua berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Okey, baik. Allah Ta'ala pesan pada kita semua, makanlah buah-buah yang aku sebut tadi itu. Jangan kamu spend 1-2 bahagian ke setengah bahagian untuk berhala. Tak dapat apa langsung pun. Makanlah, Allah Ta'ala kata makan. Bila buah tu dah masak, boleh petik, makan. Cuma tunaikan hak-haknya. Baik, surah ni turun. Surah Mekah. Maka masa ayat ni turun, perintah zakat mana ada lagi? Perintah zakat masa Nabi pergi Madinah turun pada tahun ke-3 Hijrah. Perintah zakat turun tahun ke-3 Hijrah. Di ayat ni Allah Ta'ala kata pada sahabat-sahabat, tunaikan haknya maksudnya, masa hari kamu petik buah yang dah masak, hari petik hasil tu,
Kalau ada orang miskin datang, bagilah. Kalau ada orang-orang yang memerlukan, bagilah. Itu maksudnya tunaikan hak-haknya. Okey? Adapun setelah turunnya ayat zakat, setelah turunnya kewajipan zakat, maka ayat ini tidak lagi wajib tapi sunat. Sunat bagi mana? Sunat bagi pada orang-orang yang bukan di kalangan asnaf. Yang layak terima zakat tu, zakatlah. Ini dia bukan tak layak terima zakat. Tapi masa kita kutip hasil tu dia ada sekali. Bagilah sebiji 2, bagilah sebungkus 2 kerana nak beramal dengan ayat-ayat ini. Ingat surah ni surah Makkiyah. Maksudnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, surah ni dah turun. Jadi masa Nabi kat Mekah, perintah zakat tak ada lagi. Cuma yang ada perintah sedekah-sedekah sunat. Antara sedekah-sedekah sunatnya ni lah. Antara sedekah-sedekah sunatnya ni. Masa kita kutip hasil, bagi orang-orang ke, jiran-jiran ke. Okey, baik. Kadang-kadang rumah kita pokok durian melampak, jiran-jiran hari-hari tengok. Pergi kerja tengok durian kita, balik kerja tengok durian kita. Tiba-tiba musim buah, sebiji tak sampai ke rumah dia. Contohlah. Kita pun kata kat dia, nak durian? Pergi raup. Contoh. Jadi kita sepatutnya masa buah tu dah boleh mendatangkan hasil, bagilah sikit pada jiran-jiran. Ataupun kita kata rumah kita kat lain, kebun kita kat lain. Dekat kebun kita tu banyak rumah-rumah orang. Bagilah sikit-sikit orang-orang kat situ kerana nak beramal dengan ayat ini. Walaupun perintahnya tak wajib. Yang wajibnya apa? Zakat. Okey, baik. Seterusnya Allah Ta'ala kata, janganlah berlebih-lebihan. Baik. Berlebih-lebihan ada 3 maksud. Pertama, berlebih-lebihan ialah kamu, walaupun Allah Ta'ala kata boleh makan daging tu, boleh makan buah tu, buah ni, jangan makan terlalu banyak. Halal lah. Bantai banyak-banyak. Sampai senok perut. Okey? Bukan sekadar seluar selit tak muat, keplekat pun tak muat. Gemuk sangat, buncit sangat perut. Itu maksud berlebihan. Jangan berlebih-lebihan. Walaupun boleh, jangan berlebih-lebihan. Okey? Yang kedua, maksud jangan berlebihan kat sini. Kan tadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala baru kata kat kita, tunaikan haknya. Jadi, Allah Ta'ala kata, aku suruh bagi ke orang. Dapat hasil, suruh bagi ke orang. Tapi janganlah berlebih-lebihan, bagi semua sekali. Dapat hasil durian, berapa ratus kilo tak tahu, Allah Ta'ala suruh tunaikan hak. Semangat semua bagi ke orang. Lepas tu anak bini dia nak makan durian esok, kena beli pula durian orang. Contohlah. Itu maksud berlebih-lebihan. Sedekah memang baik, tapi berlebih-lebihan tak baik. Tengok surah Isra', Allah Ta'ala tegur berlebih-lebihan. Ada duit, sedekah semua sekali. Lepas tu esok mula tak ada duit, nak kena pinjam duit orang lain pula. Menyesal pula. Allah Ta'ala kata, tusrifu. Tengok muka surat page 28 berapa ya? Okey, 285. Ayat 29. 285 ayat 29. Allah Ta'ala nak ajar, jangan kedekut sangat, jangan pemurah sangat. Tolong baca, Nik Hana tolong baca ayat 29, page 285. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah terlalu menghulurkannya, kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Okey, jangan kamu letakkan tangan kamu kat leher, kedekut sangat, tak bagi langsung. Jangan tak bagi langsung. Dan janganlah kamu membentangkannya seluas pembentangan. Maksudnya bagi semua sekali. Kerana kesan dia ada 2. Pertama, kamu tercela. Kalau kita kedekut sangat, orang akan cela kita. Dan kalau kita pemurah sangat, bagi segala-galanya, bagi semuanya, nanti mahsuran, destitute, menyesal. Allah, dah bagi semua, habis, esok kita pula tak ada, menyesal. Jadi, termasuk dalam melampau ialah bagi semua. Sampai dia dah tak ada, anak bini dia tak ada apa nak makan. Cuma melampau. Antara ciri-ciri yang Allah Ta'ala suka ibadur rahman, orang yang suka sedekah, tapi tidak melampau-lampau. Tolong buka surah Al-Furqan, nak cerita. Tolong baca Puan Asma. Surah Furqan. Okey, ciri-ciri ibadur rahman 365. Page 365. Baca daripada ayat 63 sampai 67. 63 sampai 67. 365. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih
itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan berkata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuklah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Okey, cukup. Allah Ta'ala puji ibadur Rahman dalam ayat daripada ayat 63 sampai habis surah ni. Daripada ayat 63 sampai habis surah ni sampai page sebelah, kita tak payah baca page sebelah lah. Allah Ta'ala puji ibadur Rahman. Ciri-ciri 1, 2, 3, yang 67. Ciri ibadur Rahman adalah orang yang suka infak. Cumanya, mereka kalau infak tidak berlebih-lebihan. Bukan bagi semua sekali sampai tak ada apa langsung. Tu bukan ciri ibadur Rahman. Tu dipanggil semangat. Semangat. Lepas tu dah bagi habis mula. Nak kena minjang orang, nak kena minta dengan orang. Allah Ta'ala suruh bagi, tapi jangan berlebih-lebihan sampai diri tak ada langsung. Itu bukan benda yang baik. Ataupun sebelum dia mati, okay, dia bagi semua harta. Sampai lepas dia mati, anak bini dia terpaksa minta-minta dengan orang. Itu pun tak bukan perkara yang baik. Allah Ta'ala kata tidak berlebih-lebihan, tak kedekut sangat. Tengah-tengah. Janganlah jadi orang kedekut sangat. Allah Ta'ala tak bagi juga. Janganlah melampau sangat, bagi semua sekali sampai tak ada langsung. Pun Allah tak suka juga. Jadi dalam ayat kita sekarang, buah-buah kita, kebun-kebun kita, okey, jangan melampau, maksudnya bagi sampai kita tak ada langsung. Baiklah, kalau kita memang kaya, kita bagi semua pun tak apa, kita ada banyak lagi, tak ada masalah. Ini bagi sampai tak ada langsung, menyesal. Kita tak ada pula hari ni. Bagi duit ke, bagi makanan ke, jangan berlebih-lebihan. Okey, ada 3 maksud. Pertama, Allah Ta'ala bagi makan, kita makan banyak sangat. Itu pun tak boleh. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh bagi banyak sangat. Itu pun berlebih-lebihan. Ketiga, kita bagi kepada kaki maksiat. Apa maksud dia? Ada kawan-kawan kita nak pergi buat maksiat kat Kulu, nak buat maksiat kat sekian tempat. Kita pun bagi bekal. Ambil ni buah rambutan sikit dan buah air sikit, bekal untuk awak pergi buat maksiat kat sana tu. Kita bagi, kita infak harta kita kepada orang-orang yang jelas nak guna untuk buat maksiat. Contoh, maka perbuatan kita dipanggil israf juga, berlebih-lebihan juga. Allah Ta'ala tak suka. Kalau kita tak tahu, dia tipu. Dia datang, Encik, nampak buah durian ni banyak, kami ni nak travel, nak pergi belajar agama ni, boleh tak bawa bekal sikit buah durian ni, 4-5 guni. Ambil, nak pergi belajar agama, ambil 4-5 guni, ambil 6 guni. Kita bagi lebih. Pokoknya dia kelentong kita, dia nak pergi buat maksiat contoh. Okay, dia kelentong tu tak, bukan dah salah kita lah. Ni kita memang dah tahu, dia akan pergi tempat maksiat. Kita bagi dia buah-buahan kita untuk dia teruskan perjalanan buat maksiat tersebut, maka kita berdosa. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, kulu washrabu walbisu min ghairi israfin wala makhilatin. Makanlah, minumlah apa nak makan. Makanlah, minum apa nak makan. Walbasu, pakailah apa nak pakai. Dengan syarat min ghairi israfin wala makhilatin. Dengan syarat tanpa berlebih-lebihan dan tanpa berlagak sombong. Jadi hari ni, wallahualam, kita tak tahu niat masing-masing. Makan kat sekian tempat, tunjuk pada orang ramai. Aku hari ni makan makanan sepinggan 200 lebih. Aku 200 lebih, isteri aku 200 lebih. Contoh. Okay, kalau makan sekadar nak share tempat makan, lazat makan, tak ada masalah. Tapi bila ada perasaan sombong, tengok, aku duit banyak, boleh makan makanan paling mahal banding orang lain. Allah Ta'ala tak bagi, itu namanya makhilah. Makan dalam keadaan sombong, pakai dalam keadaan sombong, Allah Ta'ala tak suka. Boleh? Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Baik, sebelum habis kelas, sebelum kita doa, saya nak elan sikit. Tuan-tuan tahu kan, saya selalu ikut program NGO, pergi dakwah orang asli kat Perak. Dah 2-3 kali saya pergi. Alhamdulillah, kampung yang kita pergi tu orang Islamnya semakin bertambah. Keluarga Islam makin ramai. Dan terbaru Tok Batin yang masuk Islam juga. Alhamdulillah, itu berita menyeronokkan. Kemudian baru ni kita hantar wakil pada kampung tu lah untuk tanya Tok Batin apa yang perlu. Tok kami bawa akan datang, makanan ke, pakaian ke.
Tok Batin tu jawab, kami nak solat Jumaat. Kami nak solat Jumaat. Tok Batin tu, kami dah lama Islam tapi kami nak solat Jumaat. Kami belum solat Jumaat. Maka terhasillah projek yang NGO ni nak buat. Program nak hantar orang asli kampung Sungai Kejar untuk solat Jumaat. Jadi NGO Salam Relief ni nak buat kutipan derma, sumbangan untuk kita hantar mereka solat Jumaat. First time, mereka tak pernah solat Jumaat ni. Jadi kita nak hantar mereka solat Jumaat first time bagi hidup mereka 9 hari bulan 9 ni insya-Allah. Jadi kita minta sumbangan kepada siapa saja yang nak bagi, sikit ke banyak ke tak kisah. Pertama nak beli kelengkapan solat untuk mereka, nak beli pakai kain pelekat yang proper, pakai yang betul-betul lah nak pergi solat Jumaat ni. Kain pelekatnya, baju Melayu, kopiah, sejadah, nak bagi betul-betul yang baru punya kat mereka, nak pergi solat Jumaat ni. Kemudian duit itu juga kita akan guna untuk tambang bot. Mereka akan naik bot sejam suku. Daripada kampung mereka lagi solat Jumaat tu sejam suku naik bot. Jadi kos botnya tinggi juga. Jadi mereka tu lebih kurang selama 40 orang lelaki yang kat kampung Sungai Tiang tu. Okey, selama 40 orang lagi solat Jumaat. Jadi kita tak boleh nak bawa semua 40 sekali tu, bawa 10. Minggu ni 10 orang, minggu depan 10 orang, minggu depan 10 orang lagi. Kita nak bagi mereka rasa solat Jumaat. Mereka dah lama Islam tapi tak pernah solat Jumaat. Jadi mereka nak solat Jumaat. Sebab mereka ni orang asli. Sama-sama mereka pun ada persatuan yang jumpa kadang-kadang. Jadi orang asli yang kampung saya pergi ni dulu, dia pernah dengar orang asli sana solat Jumaat. Orang asli sana dah solat Jumaat. Kampung kami tak pernah solat Jumaat lagi. Jadi kita nak bawa mereka feel kali pertama dalam hidup mereka untuk solat Jumaat. Jadi siapa yang ada rezeki lebih nak menyumbang, nak bagi derma, boleh bagi. Nanti saya akan share nombor akaun. Bukan akaun saya, akaun pertubuhan penyayang apa nama tak? Salam Relief ni punya pertubuhan. Dan kita akan beli kelengkapan solat. Kita akan bagi mereka solat Jumaat kali pertama bulan depan insya-Allah. Boleh ya? Saya akan share lepas ni insya-Allah dalam grup. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak mengenai kelas kita hari ini? Ada?